Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillah. Bismillah. InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, kita diberikan kesempatan pada malam ini untuk sama-sama meneruskan program kita. Dan Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama-sama berada di Januari, dan bersama-sama Alhamdulillah kita duduk dalam satu program yang mudah-mudahan memberikan manfaat. Kita bersihkan niat kita dengan kita mengikhlaskan hati kita, perkara yang amat penting, iaitu kita meminta kepada Allah, Ya Allah, jadikanlah hati aku ini hati yang ikhlas. Kerana keikhlasan itulah yang akan membina kekuatan kita. Kita meniatkan hati kita untuk mendapatkan mardatillah. Mardatillah, kita mendapatkan redha Allah. Redha Allah SWT yang paling penting, yang paling besar sekali. Allah berfirman, waridwanu minallahi akbar, dzalika huwal fawzul azim. Dan untuk kita mendapatkan redha Allah itu, marilah sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dengan rasa rendah diri, dengan rasa tawaduk dan tadaruk, kita rasa memerlukan Allah. Kita mohon pada Allah supaya Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kekuatan. Walaupun kita ni lemah, Allah memberikan kepada kita hidayah, taufiknya, walaupun banyak kita punya dosa kita, keaiban kita, kehinaan kita. Kita mohon pada Allah supaya mudah-mudahan Allah tidak menjadikan kelemahan kita, kehinaan kita, keaiban kita, dosa-dosa kita, rawasib jahiliyah kita, ataupun kita kata perkara-perkara yang buruk yang ada pada kita itu menjadi penghalang kepada barakahnya, rahmatnya, taufiknya, hidayahnya. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid.
kita selawat dengan penuh kasih sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita selawat dengan penuh kasih sayang kepada ahli keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat insya-Allah. Marilah sama-sama kita bersihkan niat kita dengan kita merendahkan hati kita, mengaku salah, mengaku silap, mengaku menyesal dengan dosa-dosa kita. Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Tuan-tuan, pada malam ni saya ingin menyampaikan satu perkara yang amat penting. Akhir-akhir ini kita telah mendengar banyak perkara berlaku di hadapan kita. Malahan perkara-perkara yang dikatakan berlaku itu bukan hanya sekadar pandemik 19, bukan hanya sekadar kita kata bicara berkenaan dengan vaksin yang macam-macam. Kedengarannya tak cukup syarat, tak cukup waktu nak buat, dia nak suruh kita ambil. Begitu juga dengan kita telah mendengar beberapa peristiwa berlaku seperti climate change, peristiwa perubahan cuaca yang teruk di kawasan-kawasan, sehingga ada digambarkan iceberg telah mula cair dan ada yang pecah, ada yang mula mengalir menuju kepada negara-negara yang ada yang terlibat, dan banjir berlaku. Kita mendengar juga tentang beberapa pandangan-pandangan akan berlakunya lockdown yang lebih besar selepas ini, di mana kita telah mendengar mutasi COVID-19 menjadi COVID-21 yang telah pun kita sebut sebelum ini telah pun berlaku di UK, dan kemungkinan besar dengan mutasi itu mungkin akan berlaku lockdown yang lebih besar lagi, lebih hebat lagi. Kita mendengar pula di Malaysia mungkin COVID-19 telah pun mutate di Sabah, dan kita mendengar mungkin akan berlaku satu lockdown yang lebih besar, lebih hebat selepas daripada angka kes positif bertambah naik. Jadi kita dengar juga tentang ekonomi yang makin bertambah teruk. Kalaulah Allah izin lockdown itu berlaku, maka mungkin bertambah teruk ekonomi, big reset dan sebagainya. Malahan kita mendengar bagaimana pihak-pihak Israel telah berpakat dengan UAE untuk nak menghapuskan UNRWA, iaitu satu agensi United Nations yang membantu refugees, pelarian, yang mana berkenaan pelarian Palestin nak dihapuskan, nak ditutup. Dan kita mendengar berbagai-bagai perkara, banyaklah perkara yang kita dengar. Termasuklah beberapa perkara yang digambarkan bakal berlaku, mungkin peperangan, civil war mungkin akan berlaku di Amerika, mungkin berlaku di mana-mana. Kita dengar macam-macam lah. Tuan-tuan, puan-puan rahmati Allah SWT, kita tahu dan kita pun telah pun didengarkan bagaimana pada akhir zaman ini Dajjal akan keluar ketika kesusahan memuncak, ketika kepahian-kepahian berlaku, ketika kita dipaksa, mungkin berlaku kesusahan makanan, mungkin ada food security yang perlu dicatu, ataupun mungkin ada makanan-makanan yang kita tak dapat dan sebagainya. Mungkin akan berlaku penutupan bisnes besar, banyak kita kata perkara-perkara yang kita mendengar membimbangkan, menakutkan kita semua. Tetapi tuan-tuan puan-puan, yakinlah bahawa apa pun perkara yang berlaku, balak bencana, fitnah, ujian, cabaran, halangan, apa sahaja kesusahan, penderitaan yang berlaku kepada kita, terutamanya umat Islam, orang yang beriman, maka kita kena yakin tidak ada satu pun balak bencana ataupun kekuatan-kekuatan musuh ataupun tipu daya Dajjal ataupun apa sahaja yang mereka rancang itu yang akan mengalahkan kita, yang akan menyebabkan kita kalah. Tidak ada. Yang akan menyebabkan kita kalah sebenarnya bukan datang daripada cabaran-cabaran, fitnah-fitnah yang ada di luar, yang kita nampak menakutkan kita pada hari ini. Tetapi sebenarnya yang menyebabkan kita kalah ialah diri kita sendiri. Inilah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana semua itu bermula daripada diri kita. Dan kita tidak akan bertambah baik
sebab diri kita, kita tidak akan bertambah buruk sebab diri kita, dalam kita. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang daripada buruk kepada baik, ataupun dalam ayat yang lain daripada baik kepada buruk, melainkan apabila berlaku perubahan pada dalam. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan, sebagai permulaan tahun kita, tahun 2021, saya akan membuka satu rahsia yang penting yang kita dah tahu tapi kita mungkin tak perasan. Di manakah keburukan yang sebenarnya? Sebenarnya tu kekalahan kita tu di mana? Keburukan kita itu di mana? Saya nak bawa daripada hadis yang panjang, saya bacakan makna sahaja. Daripada Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu ta'ala anhu. Bagaimana baginda sahabat kita ni, seorang ni, jadi semua sahabat tak sama dengan dia. Dia ni special. Huzaifah al-Yamani ini radhiyallahu anhu adalah merupakan seorang sahabat yang cerdik, yang luar biasa. Bukan kata orang lain tak cerdik, tapi cerdiknya dia pandang dari satu sudut yang berbeza. Sahabat pandang depan, dia pandang dari kiri, kanan dan belakang. Jadi sebab itulah dia menjadi tukang, orang yang menyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia intelligent. Jadi kalau kita bayangkan sebuah negara tu, dia ada prime minister, dia ada menteri dalam negeri, dia ada sebagainya, yang intelligent, yang memegang agensi intelligent tu Huzaifah. Dia perisik. Seorang perisik, seorang yang menyiasat, yang mengkaji, yang mengetahui apa yang orang lain tidak tahu. Sehingga kan digambarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah merupakan penyimpan rahsia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dia menyimpan rahsia? Sebab memang dia mengetahui rahsia-rahsia yang ada. Kenapa dia mengetahui rahsia? Kerana dia mengkaji. Dia mengkaji. Dia tahu ada pakatan jahat daripada Yahudi, dia tahu. Dia tahu ada pakatan jahat daripada munafik, dia tahu. Dia kenal siapa orang munafik di Madinah, dia kenal. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadanya kekuatan untuk memegang. Allah SWT izinkan dia dengan kecerdikan Huzaifah al-Yamani, kekuatan dia untuk memegang. Sebab tu di kalangan kita ni tak semua orang ada kemampuan dan kekuatan untuk mengkaji dan meneliti tentang pakatan jahat. Contoh tentang pakatan jahat, tak ramai yang tahu. Macam mana, kenapa tak ramai yang tahu? Sebab hanya orang tertentu. Kalau zaman Rasulullah SAW, yang pakar bahagian pakatan jahat antarabangsa ni, pakatan jahat Yahudi, pakatan jahat Rom, pakatan jahat Nasara, pakatan jahat orang munafik, ialah Huzaifah al-Yamani radhiyallahu anhu. Jadi kita nak belajar daripada hadis dia. Saya banyak belajar daripada dia, daripada hadis-hadis Huzaifah al-Yamani. Jadi nak sebut sini, malam ni kita nak cerita sikit tentang maklumat intelijen. Intelijen mana? Intelijen sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perkara yang akan insya-Allah memimpin kita, memandu kita masuk ke dalam tahun 2021 insya-Allah. Maka dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni panjang, daripada Huzaifah ibn Yamani radhiyallahu anhu, maka dikatakan bahawa manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Jadi sahabat-sahabat tanya dengan Rasul, "Ya Rasulullah, macam mana nak masuk syurga? Macam mana nak kira-kira yang baik, kebaikan?" Sedangkan aku bertanya kepada baginda tentang keburukan, kerana khawatir bimbang-bimbang aku akan menimpa keburukan tersebut. Jadi Huzaifah al-Yamani dia tengok dari sudut yang lain. Orang lain semua tengok baik, dia tengok dari sudut yang buruk pula. Sebab apa? Kalau tengok sudut yang buruk, dia bimbang kalau yang buruk tu akan menimpa dia. Ini orang yang intelijen lah. Kalau kita kata, sebab tu kalau kita tengok contohnya polis, di kalangan kita ni ada juga yang polis ni, yang mengambil nota penyampaian saya ni. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita semua. Jadi polis ni dia akan nampak, dia akan melihat dari kacamata di belakang kacamata hitam dia dulu. Sebab dia intelijen. Dia tak boleh percaya, melainkan dia dah yakin benda tu boleh percaya. Jadi Huzaifah al-Yamani ini memang tu sikap dia. Dia bukan buruk sangka, tapi dia melihat dari aspek yang lain. Ini intelijen. Ini intelijen. Dia tengok sesuatu tidak dibuktikan kebaikan, melainkan telah dibuktikan kebaikannya.
Dia nampak begitulah. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sebelumnya kita berada dalam zaman jahiliah dan keburukan. Sebelum ini, sebelum Madinah ni, kita berada dalam keadaan jahiliah, keburukan dan sebagainya. Kemudian Allah mendatangkan kebaikan ini, kemudian Islam datang. Kemudian apakah setelah itu ada keburukan? Lepas daripada kebaikan, Islam memerintah di Madinah, membuka kota Mekah dan sebagainya itu, adakah ada keburukan lagi pada umat, pada kita semua ni?" Maka baginda bersabda, "Ada." Baginda kata, "Ada." Sahabat-sahabat pun terkejutlah. Kita dah hidup zaman Rasulullah SAW ni dah baik semua, dah okey, sembahyang jamaah elok, sebagai semua elok, tak ada apa-apa. Ada keburukan lagi? Ni Huzaifah tanya. Ni orang pakatan jahat tanya. Orang yang pakar bahagian pakatan jahat tanya. Kalau orang biasa tak tanya kan? Baik. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ada." Maka aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setelah keburukan tu akan datang kebaikan? Lepas buruk tu ada kebaikan tak?" Dia tanya pula, ada kebaikan lepas buruk tu? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ada." Ada kebaikan. Maka baginda bersabda, "Ya, akan tetapi di dalamnya ada dakhanun." Ini kita nak bincang malam ni. Dalam kebaikan yang nampak baik-baik ni, kan, kebaikan nampak baik-baik, kita ada institusi di Raja Islam, kita ada majlis raja-raja, majlis agama Islam, kita ada orang pejabat Islam, ada JAKIM, ada semua. Kalau kat Malaysia lah, kan, ada pusat zakat, ada apa semua, baik. Maka kata Rasulullah, ada ke kebaikan selepas keburukan sebelumnya, ada kebaikan ke? Ada, kata Rasul, iaitu tetapi di dalamnya ada dakhanun. Dakhanun ni apa? Secara bahasanya dakhanun ni satu yang kelam, yang macam hitam tak hitam, kelabu lah. Sama-sama macam itu. Tak apa, kita akan tengok. Maka aku bertanya, apakah dakhanun itu ya Rasulullah? Dakhanun ni apa? Maka baginda menjawab, satu kaum yang mensunahkan selain sunnahku. Satu kaum yang mensunahkan, menyatakan bahawa ini sunnah. Sedangkan bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata, ni Islam. Hazza Islam. Ini Islam. Dah ada cop halal dah. Islam dah. Tapi sebenarnya bukan sunnah aku, bukan Islam. Dan memberi petunjuk dengan selain petunjuk aku. Dia mencakap yang ini hidayah, ini petunjuk, ini betul, ini fatwa, ini Islam, betul. Tapi bukan daripada petunjuk aku. Maka jika engkau menemui mereka, maka engkarlah, jangan ikut. Maka kata Rasul SAW, dia selepas daripada kebaikan, ataupun selepas daripada digambarkan tadi keburukan, ada kebaikan. Tetapi kebaikan tu ada dakhanun, iaitu apa dia? Jenis manusia, kumpulan manusia yang kata apa? Inilah sunnah Rasulullah, inilah sunnah Rasulullah, inilah sunnah Rasulullah. Tetapi bukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah petunjuk Rasulullah, inilah petunjuk Rasulullah, inilah petunjuk Allah. Tetapi sebenarnya bukan. Maka kata Rasul apa? Engkar. Jangan kamu ikut dia. Maka aku bertanya. Maka Uzaifah bertanya, "Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan itu ada keburukan?" Maknanya yang pertama sekali, kan, kebaikan tapi bercampur-campur. Kemudian ada keburukan. Ini keburukan pula. Apa keburukan ni? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, apa kata Rasul? Iaitu, ya, ada keburukan lepas kebaikan. Kebaikan tadi itu bercampur-campur dah. Kan? Lepas tu ada keburukan. Apa keburukan? Para duat, da'i. Ini Rasulullah menggunakan perkataan da'i ni. Da'i, para duat. Yang mengajak ke pintu Jahannam, yang mengajak ke neraka. Duat yang mengajak ke neraka. Bayangkan. Pendakwah yang mengajak ke neraka. Maka barang siapa yang mengijabahinya, siapa yang terima, ikut dia, ikut pendakwah-pendakwah tadi itu, maka akan dilemparlah dia ke dalamnya, ke dalam neraka Jahannam. Maka aku bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ciri-ciri mereka?" Maka beliau pun bersabda, "Mereka mempunyai kulit seperti kamu." Maknanya bangsa kamulah. Dan mereka berbahasa dengan bahasa kamu. Ataupun bahasa kita. Maknanya dia berbahasa dengan bahasa kita. Bahasa Arab pun ya, bahasa Melayu pun ya. Bangsa Melayu, bangsa Arab. Maka apakah yang kau perintahkan ya Rasulullah? Uzaifah tanya. Ini da'i bercakap dengan Quran ni, bercakap dengan hadis ni, bercakap dengan bahasa kita ni. Dia bangsa kita, dia cakap bahasa kita.
Maka apa kau perintah ya Rasulullah? Tapi dia mengajak kepada Jahannam. Apa yang kau perintahkan? Maka baginda bersabda, berpegang teguhlah pada jamaah muslimin dan imamnya. Aku bertanya, bagaimana jika tidak ada jamaah muslimin dan imamnya? Bagaimana kalau tak ada orang baik? Orang baik dah tak ada, jamaah dah tak ada dah. Semua dah kena tangkap. Ulama-ulama dah kena tangkap, ulama-ulama yang soleh dah kena tangkap. Kan, pemimpin-pemimpin dah kena tangkap, dah kena bunuh. Tak ada orang dah. Bagaimana? Kan, maka baginda bersabda, hindarilah semua firqah itu. Semua orang-orang sesat tadi, para duat yang sesat, dakwah-dakwah yang mengajak kepada neraka, kumpulan-kumpulan yang sesat, walaupun dengan menggigit pokok, walaupun kamu terpaksa makan akar-akar pokok, sehingga mati menjemput kamu dalam keadaan kamu seperti itu. Ini hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Imam Hakim, Imam Abu Daud, Imam Ahmad dan sebagainya. Sahih. Ini hadis sahih, tuan-tuan. Baik. Apakah yang pengajaran kita nak dapat di sini? Yang pertama sekali, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi menggambarkan kepada kita daripada Huzaifah Al-Yamani bahawa terutamanya di akhir zaman nanti, bukan hanya Dajjal, bukan hanya perancangan tentera Dajjal, bukan hanya COVID-19, bukan hanya weather sebagainya yang kita kena risau. Yang lebih kena risau keburukan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada umat, Bukan saja keburukan, kebaikan pun Rasul sallallahu alaihi wasallam suruh kita berhati-hati. Apa kebaikan? Ada kebaikan, ada orang cakap pasal Islam, ada orang cakap pasal Quran, tetapi ada dakhanun, ada campur aduk. Ada satu yang samar-samar. Orang yang mengajak kata ini sunnah tapi bukan sunnah. Orang yang mengajak kata ini hidayah tapi bukan hidayah. Maka yang pertama pengajaran tuan-tuan pada malam ini, kita nak kena tahu di akhir zaman, bukan hanya kita nak tahu perancangan jahat. InsyaAllah hari Ahad ni kita akan bincang perancangan jahat. Hari Ahad ni insyaAllah. Kita akan detailkan sikit perancangan jahat 2021 sampailah 2025. Ataupun 2020. Hari Ahad ni insyaAllah. Dan kita akan buat perjumpaan. Saya akan detailkan. Malam ni saya tak nak cerita pasal perancangan jahat orang. Kita nak cerita pasal kejahatan kita. Kejahatan umat. Yang inilah menyebabkan punca kekalahan kita. Maka yang pertama sekali yang kita nak kena belajar pada malam ini, kita kena kenal sabilul mujrimin dan sabilul mu'minin. Iaitu jalan orang-orang yang berdosa, yang jahat, yang fasik, dan jalan orang yang mukminin, orang yang beriman. Dan untuk kita mengenali sabilul mujrimin ini, mengenali jalan-jalan orang yang jahat ini, nampak Islam, nampak macam-macam da'i, nampak macam pendakwah, tetapi rupanya jahat. Maka hukumnya adalah wajib sebab Rasulullah perintah. Apa Rasulullah perintah tadi? Sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu nampaklah orang yang dakhanun tadi, yang ada dakhanun, yang ada campur aduk, saya akan cerita apa benda tu sekejap lagi. Dan kamu nampak orang yang mengajak kepada Jahannam, nampak jelas-jelas mengajak kepada Jahannam walaupun pakai kopiah, ada janggut, tapi mengajak kepada neraka Allah, maka Rasulullah perintahkan, engkari mereka, lawan mereka, jangan ikut. Bila perintah engkar, jauhkan, tolak, maka hukumnya wajib. Kalau Rasulullah kata, tak apalah, kamu bergaul dengan dia, tak apalah, kamu duduk dengan dia, tak apalah, kamu dengar je cakap dia, tak payah ikut je, dengar. Kalau Rasulullah kata macam itu, harus. Ini Rasulullah kata, engkar. Kamu kena engkar. Kamu kena jauhi mereka. Maka wajib kita mengetahui yang mana satu mujrimin, yang mana satu orang yang membuat dosa, orang yang fasik, orang yang munafik, perancangan mereka apa, kita kena tahu. Sebab Rasul perintah kita mengengkari. Jangan bersama, mengengkari dalam hadis ini. Malahan sekiranya tidak ada jamaah muslimin, tidak ada orang-orang Islam bersama kita, kita seorang-seorang kita satu family je tinggal. Malahan mungkin kita tidak ada pemimpin, tidak ada ulama, semua dah habis ditangkap, dibunuh dan sebagainya. Maka pada ketika itu Rasulullah SAW gambarkan, kamu pergi, keluar, jauhi firqah sesat itu, kumpulan-kumpulan sesat itu, walaupun kamu terpaksa duduk dalam hutan, makan, dalam hadis lain ada hutan, makan akar kayu sampai maut menjemput kamu, sampai ajal datang, kamu tengah makan akar, tak makan KFC, tak makan McDonald, tak makan mewah-mewah fast food, tak ada, makan akar kayu je, herba-herba.
Tuan-tuan rahmati Allah, maka bila Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan kepada kita, ingkari, jauhi, maka itu wajib kita mengenal siapa dia mujrimin ni. Siapa dia? Apa yang dibawa, apa yang diajar. Ini disebut pakatan jahat. Ini disebut pakatan jahat. Dan ini telah didedahkan oleh Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu. Jadi kita nak kena tengok. Maka perlu kita ketahui bahawa manhaj Rabbani, iaitu sistem Islam daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah lahir daripada uslub Quran dan lahir daripada Rasul, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tidak hanya mengajar al-haq. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya mengajar kebaikan aja, ajar sembahyang, puasa, ibadah haji, jangan caci orang, jangan umpat orang, buat baik je. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengajar kita supaya tidak terikut dengan topeng-topeng kebatilan. Tidak kita terpengaruh dengan topeng-topeng kebatilan. And sabilul mujrimin, iaitu kita nak menyingkap kekejian, kejahatan yang jelas kepada mereka yang suka buat dosa. Ini penting, tuan-tuan. Di akhir zaman kita akan berjumpa dengan hari-hari penuh dengan tipu daya. Hari-hari penuh dengan dosa. Maka Nabi suruh dedahkan. Ini orang ramai tak buat ni. Orang ramai cerita semayang aja, cerita baik je semua. Cerita tak baik ni, kan? Cerita perancangan jahat ni, semua dia kata teori konspirasi. Dia kata teori konspirasi. Sedangkan Nabi suruh cari, suruh tengok. Hadis ni jelas. Nabi kata kamu kena kenal. Siapa dia? Dakhanun itu. Mereka yang kata ini sunnah, ini sunnah, ini sunnah. Tapi bukan sunnah. Bukan sunnah aku. Dia kata ini adalah petunjuk, ini hidayah. Tapi bukan hidayah Allah. Dia menipu. Dan kemudian mereka mengajak kepada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 55, wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Dan demikianlah kami terangkan, jelaskan ayat-ayat Al-Quran satu persatu supaya jelas mananya jalan yang benar tadi dan supaya jelas pula mana jalan-jalan orang yang berdosa. Jadi Allah gambarkan, bukan Nabi yang sebut. Allah pun berfirman di dalam Quran, dalam suratul An'am ayat 55, bahawa kami jelaskan, kami tunjukkan. Sebab tu ada ayat lain Allah gambarkan mereka membuat makar, mereka membuat pakatan jahat. Kita nak kena tahu. Kalau kita kata kita ni tak payahlah cerita pasal teori-teori konspirasi ni, semua itu merupakan bohong aja, tak betul sebagainya, kita kena hati-hati sebab Allah sebut tentang teori konspirasi. Nabi pun sebut. Malahan Nabi perintah kita mengingkari akan perkara-perkara yang dilakukan mujrimin ini. Puak-puak yang mujrimin, puak-puak yang suka buat dosa. Dan demikian itu kerana istibanah, iaitu kejelasan jalan orang-orang yang berbuat dosa. Sabil mujrimin itu secara langsung akan mengakibatkan kepada kita. Kenapa? Kalau kita tak hati-hati dengan orang-orang yang suka buat dosa ni, yang suka dekat dengan pendosa-pendosa ni, yang nampak macam baik tapi rupanya suka buat dosa, hati syaitan. Wajahnya manusia, badannya manusia, hatinya syaitan, maka dia akan menyebabkan kita rosak. Oleh kerana itu menyingkap rahsia kekufuran. Kita nak kena menyingkap rahsia kekufuran. Mana satu yang kufur, mana satu yang keji, adalah suatu keperluan yang sangat mendesak untuk menjelaskan, memberikan penjelasan kepada iman, kebaikan dan kemaslahatan. Jadi kita kena ada ni. Sebab tu saya nak mulakan tahun ni dengan kita nak cerita sikit tentang sumber rujukan kita. Sebab lepas ni akan keliru ni. Lepas ni apa yang saya cakap ni mungkin akan ada orang beta balik apalah Nok Azman tu cakap pasal konspirasi tak habis-habis. Cakap pasal orang jahat tak habis-habis. Bukan cakap pasal orang jahat, kita nak cerita pasal perancangan jahat, ada faktanya. Baik, sebagaimana yang digambarkan oleh seorang ahli hikmah, dia kata, aku mengenali keburukan bukan untuk berbuat buruk, akan tetapi untuk menjaga diri. Barang siapa yang tidak dapat membezakan di antara kebaikan dan keburukan, maka dia akan terjerumus ke dalamnya. Nabi Ibn Umar Al-Khattab kata apa? Siapa yang tak kenal jahiliyah, tak kenal keburukan, maka dia akan duduk dalam jahiliyah.
Inilah hakikat yang mesti kita faham. Generasi yang pertama, generasi Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya, iaitu Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhuma, maka dia telah berkata, manusia bertanya kepada Rasulullah SAW kebaikan, aku bertanya tentang keburukan. Ini penting tuan-tuan. Malam ni penting ni. Ambil nota sikit. Sebenarnya banyak nak sebut tapi takut masa. Okey, macam mana kita memahami ciri-ciri pergerakan mujrimin akhir zaman? Macam mana kita nak faham? Kita melihat sedikit tentang apa yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya petik je hadis-hadis Nabi. Saya bacakan makna dia. Daripada Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Kita kena faham. Menjelang kiamat, mana menghampiri akhir zaman ataupun akhir zaman, akan muncul para pendusta. Orang yang berdusta. Berwaspadalah terhadap mereka. Maka hati-hatilah terhadap mereka. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa yang tinggal di pendalaman, maka perangainya keras. Dan siapa yang sibuk dengan berburu, maka akan lalai. Siapa yang duduk kat kampung-kampung, maka perangai dia keras. Maklumlah dia duduk berkebun dah sebagainya kan. Tangan keluar perangai keras sikit lah. Dan siapa yang sibuk berburu, asyik nak berburu je, maka akan lalai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa? Tuan-tuan. Siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, nak menjilat penguasa, nak bersama dengan pemimpin. Ni siapa ni? Minta maaf sebut saya sebut. Penguasa ni kerajaan yang berkuasa. Ni hadis Nabi saya bacakan saja. Siapa-siapa yang mendatangi pintu-pintu penguasa, maka akan terkena fitnah, akan diuji. Saya ingatkan diri saya dan saya ingatkan diri tuan-tuan, puan-puan, para ulama kita, para alim ulama. Siapa yang bersama dengan penguasa yang ada kuasa, orang yang ada kuasa, maka akan terkena fitnah. Tidak seseorang pun semakin dekat dengan penguasa, pemimpin yang ada kuasa ni, maka akan bertambah jauh daripada Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam Baihaqi dengan sanadnya sahih. Tuan-tuan, maknanya apa? Maknanya Nabi gambarkan kepada kita, hati-hatilah. Kalau orang duduk kampung, hati-hati perangai keras. Maka berlembut sikitlah macam itu. Orang yang suka berburu, dia akan mudah lalai. Hati-hatilah, jangan ikut dia berburu tu sampai kita sembahyang pun lupa. Kan? Begitu juga orang yang bekerja dengan kerajaan. Orang yang ada pangkat, orang yang ada kedudukan, orang yang ada pengaruh, orang yang ada jawatan, orang yang ada kuasa, maka berhati-hati. Kerana Nabi kata apa? Akan terkena fitnah. Fitnah ujian. Apa ujian dia? Semakin dekat dia menjilat, semakin dekat dia mengampu, semakin dekat dia membodek pemimpin-pemimpin yang ada kuasa, makin jauh daripada Allah. Apabila pemimpin kata A, walaupun benda itu tak betul, dia kata A. Apabila pemimpin kata B, walaupun benda itu tak betul, dia kata B. Maka siapa yang mahu mendekati pemimpin-pemimpin, walaupun dia terpaksa menggadaikan prinsipnya, imannya, Qurannya, hadisnya, dengan menggunakan Quran dan hadis pula, untuk dia mengikut pemimpin tersebut, maka Nabi gambarkan, dia akan bertambah jauh daripada Allah. Ini bukan saya kata, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bertakwalah, berhati-hatilah. Ini tuan-tuan warahmatullah, ini saya sebut, ini siapa yang saya gambarkan ialah daripada hadis-hadis Nabi. Sanadnya sahih. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah pula? Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya qurra, tadi tu kan, sesiapalah, tak kira lah sama ada dia pemimpin ke, ulama ke, orang yang nak dekat dengan penguasa ni. Sesungguhnya qurra ini orang yang baca Quran. Orang yang baca Quran ni yang paling dibenci oleh Allah. Orang membaca Quran yang paling dibenci oleh Allah ialah yang mendatangi penguasa, yang menjilat penguasa. Dia ada Quran, dia boleh baca Quran, dia boleh tafsir Quran, dia boleh ajar orang Quran, tetapi dia menjilat penguasa. Dia mengutamakan penguasa sehingga Allah benci pada dia.
Dia bukan bawa Quran dalam hidup dia. Dia membawa bacaan-bacaan yang dikehendaki oleh penguasa. Ini Nabi sebut. Ini nak sebut bagaimana yang digambarkan tadi. Samar-samar. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu juga telah meriwayatkan. Ini hadis Imam Hakim, tuan-tuan. Ulama adalah kepercayaan para rasul. Ulama adalah kepercayaan para rasul. Selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik mendengar dengan dunia. Selama mana mereka tidak bergaul dengan penguasa, tidak berkawan rapat dengan penguasa, dan selama mana dia tidak asyik dengan dunia, seronok dengan dunia. Mula naik kereta besar, mula buat rumah besar, mula hidup dengan mewah. Mula hidup dengan mewah. Ulama hidup dengan mewah. Kehidupan mewah, rakyat makan pun tak ada. Ini hati-hati ulama. Kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dia kata apa? Ulama adalah kepercayaan para rasul selama mereka tidak bergaul dengan penguasa dan tidak asyik dengan dunia. Jika mereka bergaul dengan penguasa dan asyik dengan dunia, maka mereka telah mengkhianati para rasul. Kerana itu jauhilah mereka. Hadis riwayat Al-Hakim. Jadi kita kena tengok balik. Ini yang digambarkan sebagai benda yang samar-samar. Benda yang samar-samar. Benda yang digambarkan sebagai yang kita kena ingkari. Digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dakhanun tadi. Dakhanun. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, akan datang suatu masa yang menimpa manusia. Akan datang satu masa, mungkin masa kita, wallahu alam. Tidak ada Islam kecuali tinggal namanya. Masa kita lah, masa apa lagi? Kan? Tidak ada Islam, tinggal nama saja. Tidak ada Al-Quran kecuali tinggal tulisan saja. Al-Quran ada, tak baca. Al-Quran tak ada tapi tak tahu baca. Al-Quran ada tapi tak mau amal. Al-Quran ada tapi tak mau menyampaikan, mendokong. Baca je agaknya. Kecuali tinggal tulisan. Masjid-masjid mewah. Masjid mewah. Dia buat daripada pelbagai, daripada besi, aluminium, daripada batu-batu permata. Masjid-masjid mewah tetapi kosong daripada hidayah. Akan sampai satu masa, kata Rasulullah, masjid mewah tapi kosong daripada hidayah. Maknanya masjid tak hidup. Masjid tak boleh hidup. Serta ulama'nya, ni tuan-tuan. Serta ulama'nya adalah orang yang paling jahat yang berada di bawah langit. Ulama' tidak boleh menghidupkan masjid. Ulama' tak boleh menghidupkan masjid. Masjid mewah tapi kosong. Nak semayang pun terpaksa ikut WHO kata. Tak maaf lah ya. Saya cakap apa yang berlaku depan mata kita. Saya heran. Mall boleh pergi ramai-ramai. Kan, tempat bisnes boleh pula. Duduk dalam kar terbang boleh pula duduk sebelah-sebelah. Tapi dalam masjid tak boleh. Ada something wrong dengan kita punya pandangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan akan sampai satu masa menimpa manusia. Ni zaman kita ni. Tidak ada Islam kecuali tinggal nama. Islam nama je. Nama terpampang besar dekat pintu. Pejabat tu nama besar. Abdullah bin Abdullah. Tak kira lah nama siapa. Kan, nama terpampang besar. Abdullah. Hamba Allah. Jawatan. Tapi tinggal nama je. Tidak ada Al-Quran, tinggal tulisan. Quran tinggal tulisan je. Tidak dihayati, tidak dibaca. Berapa kali kita baca sebulan? Berapa kali kita baca sehari? Masjid mewah, masjid hebat, mewah. Nama je pun hebat-hebat. Masjid Asia-Asia sekian-sekian. Hebat nama masjid, mewah. Dengan airconnya, dengan karpetnya. Macam-macam dewannya, tempat tidurnya, macam-macam. Masjid mewah. Tapi kosong daripada hidayah. Nak mengajar pun tak boleh. Nak mengajar tak boleh. Terpaksa guna online. FB online. Kosong daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nak mengajar pun terpaksa. Kan? Dengan syarat yang ketat. Dengan syarat yang ketat.
Tauliah sana, tauliah sini. Bukan kata tauliah tak penting. Penting tauliah tuan-tuan. Tapi ringankan tauliah tu. Yang penting jangan sesat Syiah. Janganlah kan. Bagi tauliah. Siapa nak mengajar. Ikut kemampuan masing-masing. Tapi tengoklah. Pantaulah. Tengoklah. Bukan tak boleh pantaulah kan. Kalau tak boleh, blacklist kan. Ini semua pakat tak boleh dulu. Minta maaf tuan-tuan. Kadang-kadang saya terasa juga. Nak dapat tauliah ni dengan examnya, dengan verbalnya, dengan interviewnya kan. Lepas ni tak dapat tauliah lah saya nampaknya kan. Tak apalah kan. Kemudian ulama adalah orang yang paling jahat yang berada di bawah langit. Ulama yang tidak menghidupkan masjid. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud akan muncul pada akhir zaman golongan yang mencari dunia dengan agama. Mencari dunia dengan agama, tuan-tuan. Saya bimbang ini. Kan? Sini sekarang ada da'i entertainment. Para duat yang menghiburkan. Mencari rezeki dengan agama. Di hadapan manusia. Mereka memakai pakaian daripada bulu kambing untuk memberi kesan kerendahan hati mereka. Di hadapan manusia pakai jubah, pakai serban, pakai kopiah, pakai baju-baju yang menampakkan keagamaan, kerendahan, tawaduk dia di hadapan manusia. Tapi hati mereka macam mana? Lisan mereka lebih manis daripada gula. Bila cakap tu orang semua seronok, suka, terpikat. Namun hati mereka adalah hati serigala. Sangat suka kepada harta dan kedudukan. Hati mereka seperti serigala. Pantang ada peluang duit. Kan? Kalau hak ni ceramah yang ni, ceramah di kampung, mungkin dapatlah RM100 agaknya, RM200 agaknya. Yang ini ceramah di satu tempat lain dapat RM1,000, dia pergi hak RM1,000. Dia bukan tengok yang mana memerlukan. Pantang. Sangat suka dengan harta dan kedudukan. Firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan kasihku, kasih dan kesempatan yang aku berikan, kamu tertipu? Aku dah bagi pada engkau agama, kepandaian. Aku dah bagi pada engkau ilmu. Lebih kurang begitulah. Engkau tertipu lagi dengan dunia? Ataukah kamu berani kepada aku, atau engkau nak lawan aku? Orang yang ada Islam ni, yang ada agama ni, nak lawan aku, nak lawan Allah. Aku dah bagi dah, engkau faham Quran, engkau faham hadis. Engkau nak lawan aku. Allah bagi warning. Aku bersumpah. Demi diriku. Ini hadis kursi. Demi diriku, aku bersumpah. Aku akan mengirim bencana dari antara mereka sendiri yang menjadikan orang-orang yang santun menjadi kebingungan. Sehingga mereka tidak mampu melepaskan diri mereka. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Ini hadis tuan-tuan. Saya dengar saya takut. Takut kita. Akan ada satu zaman di mana golongan yang mencari dunia dengan agama. Mencari dunia dengan agama. Allahu Akbar. Patutnya agama membawa manusia kepada akhirat. Tiba-tiba dia mencari dunia dengan agama. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak membacakan sedikit perkara yang disebut sebagai dakhanun ini yang pernah saya sampaikan. Dan apa yang digambarkan sebagai perkara-perkara yang meragukan ataupun perkara yang merosakkan. Di mana tahun-tahun kemunculan Dajjal, tahun-tahun Dajjal akan muncul, maka akan muncullah pendakwah neraka. Nabi sebut pendakwah neraka Jahannam. Bila Dajjal nak muncul besok, akan keluar pendakwah neraka Jahannam. Dia akan bersama dengan Dajjal dan sistemnya. Sebelum dia keluar, sebelum pendakwah neraka Jahannam keluar, akan keluar mereka yang membawa kebaikan. Yang membawa kebaikan, yang mengatakan inilah sunnah Rasulullah SAW. Inilah Rasulullah SAW. Inilah apa yang Rasulullah buat. Dan yang menyatakan inilah hidayah Allah. Ini petunjuk. Tetapi ada dakhanun, kata Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Ini tuan-tuan, sebelum pendakwah-pendakwah neraka tu keluar dulu ni. Siapa yang ni? Ni siapa? Ulama-ulama. Ulama-ulama. Ataupun orang yang digelar alim, orang yang digelar ulama. Sebab tu tuan-tuan nak kena cari. Akhir zaman kena cari orang yang bertakwa dan warak. Susah. Saya pun takut tuan-tuan. Saya baca hadis ni saya takut. Bimbang-bimbang kok kena kat kita. Saya bukan ulama tuan-tuan. Saya bukan orang alim. Tapi saya takut bila cakap-cakap ni termasuk golongan tu. Saya bukan alim tuan-tuan. Saya hanya seorang yang tolong bacakan pada tuan-tuan je. Saya bacakan tulisan-tulisan ulama' je. Saya bukan alim. Tapi saya bimbang. Saya takut saya pun termasuk dalam golongan. Jadi kena tengok. Jadi ada orang mengatakan ni sunnah. Hazihi sunnah. Kita ini sunnah Rasulullah. Ini petunjuk. Ini dari Allah. Tapi rupa-rupanya bukan. Itu kebaikan yang bercampur-campur. Digunakan hujah-hujah untuk menguntungkan perut dia. Menguntungkan tuan dia. Siapa tuan dia? Penguasa-penguasa yang dijilat tadi. Maka akan berlaku 5 jenis manusia tuan-tuan. Saya nak ulang lagi sekali apa yang pernah saya sebut sebelum ini. Ini dakhanun ini. Dakhanun ni apa? Samar-samar. Kelam. Benda yang bercampur-campur. Sunnah tak sunnah. Sunnah tak sunnah. Yang pertama golongan yang Dajjal nak ni. Ini 5 golongan yang dia akan bina. Yang pertama nihilisme. Nihilisme inilah orang yang hidup di alam maya. Dia hidup dalam alam komputer dia, online dia. Hidup di alam game, movie. Tengok movie. Hidup di alam maya. Itulah dia kehidupan dia. Main game. Hari ni ustaz-ustaz kita pun main game. Saya tahu tuan-tuan. Saya pernah mengajar. Sama ada mengajar orang-orang yang bakal jadi ustaz. Ataupun mengajar ustaz. Saya pernah juga mengajar ustaz. Pernah. Jabatan Agama jemput saya bagi ceramah. Mengajar lah tu kan. Kepada ustaz-ustaz. Main game. Luang masa main game. Tengok movie. Tengok cerita Hindustan. Ustaz-ustaz ni. Dan sebagainya. Jadi kalau benda itu menjadi kegemaran kita. Nihilisme. Nihilisme ni. Mereka yang hidup di alam maya. Dia dunia pun tak ada. Akhirat pun tak ada. Itulah ni dalam apa ni? Dalam komputer dia, dalam handphone dia. Ni Dajjal nak ni. Ini dakhanun. Dalam ni ada Quran, dalam ni ada macam-macam. Dalam ni ada kebaikan, tapi dalam ni ada perkara yang merosakkan. Baik, yang kedua tuan-tuan, etisme. Etis. Kita tahu lah etis ni. Tak percaya Tuhan. Tak percaya Tuhan. Ada pula satu golongan orang yang mengatakan orang-orang etis ni orang-orang yang fitrah. Tak percaya Tuhan. Lebih baik daripada orang menyembah berhala. Dia tak percaya Tuhan. Dia tak percaya Tuhan. Lebih baik daripada tak menyembah berhala. Wallahu a'lam tuan-tuan. Rosak. Kemudian yang ketiga, liberalisme. Liberalisme ni apa? Ini semua dakhanun. Ini semua benda yang sama-sama. Kita tak perasan. Bebas tanpa ikatan syarak. Mengambil ideologi barat. Mengambil ideologi barat dan luar Islam. Bukan daripada sunnah Nabi. Dia kata ni sunnah. Ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Tapi sebenarnya yang dimasukkan tu bukan yang sunnah. Yang dimasukkan tu yang barat tu. Yang bertentangan dengan Islam. Orang barat tuan-tuan. Kalau mati kucing dia menangis. Mati anjing dia menangis. Dia lebih sayang kepada kucing anjing. Kita kata, orang Islam kena bagi rahmatan lil alamin. Sayanglah binatang-binatang. Betul lah. Tapi dia sayang anjing lebih daripada sayang mak dia. Betul lah. Anjing dibela, dibagi macam-macam. Dibagi makan. Dia sapu dengan wangi-wangian. Mak dia hantar kat rumah orang tua-tua. Jumpa dengan mak setahun sekali. Mother's Day je. Mother's Day je. Binatang dia jaga. Hebat. Hebat. Maka kita kata kita kena bersifat rahmatul lil alamin. Dengan binatang-binatang kena jaga. Betul lah. Dengan binatang kena jaga. Tapi tiba-tiba mak kita derhaka kat dia. Bapa hantar ke rumah orang apa? Orang tua-tua.
Dia lebih sayang anjing dia daripada mak bapak dia. Dia bagi makan ke anjing dia tiap-tiap hari. Mak bapak dia bagi. Kan? Orang lain bagi makan. Betul ke? Rahmatan lil alamin macam tu? Bukan. Itu bukan sunnah Rasulullah SAW. Ini liberal. Dia campur. Kita tak perasan. Okey lah, betul lah. Betul. Betul apa ya? Kita tengok separuh-separuh. Mother's Day. Betul ke sambut Mother's Day, tuan-tuan? Salah. Mother's Day bukan setahun sekali. Mother's Day tiap-tiap hari. Father's Day tiap-tiap hari. Kena doakan mak ayah kita. Tiap-tiap hari. Malahan, kalau kita tidak doakan mak ayah kita lebih daripada 3 hari, dikatakan kita menderhaka kepada mak ayah kita. Mak ayah bukannya once saja. Tiap-tiap hari kena doa. Tuan-tuan, kalau kita tak jadi anak yang soleh mendoakan mak ayah, maka sudah tentulah anak-anak kita tidak akan jadi anak yang soleh. Ni kita kata liberalisme. Kita kena ambil ni. Maka kita pun fokuslah pada binatang. Binatang kita jaga apa sebagainya. Mak ayah kita buang. Ni contoh. Liberalisme. Kita ambil barat. Nampak macam syarak. Bagus. Sunnah. Tak, bukan sunnah. Itu tak sunnah tu. Punah. Ni liberalisme. Ni ulama'-ulama' kita kena sokong bola sepak. Sokong bola sepak. Betul lah sokong bola sepak. Sukan bagus. Tapi dalam bola sepak tu ada macam-macam. Ada judi. Dalam bola sepak tu ada maksiat. Ada mungkar. Contoh. Tak cermat. Tidak berhati-hati. Tidak bertakwa. Tidak warak. Bukan kata tak boleh sokong bola sepak. Tapi kita kena bagilah seadanya. Ini sampai letak bola sepak nombor 1 dalam kita punya ni. Kemudian begitu juga pluralisme. Ini pun bid'ah. Ini bukan sunnah. Apa pluralisme? Pluralis. Pluralis ini bila kita menyamakan antara agama-agama. Menyamaratakan agama-agama. Kita samakan agama Islam dengan semua agama. Agama Islam sama dengan agama lain. Dengan alasan agama lain pun ada kebenaran juga. Tuan-tuan, agama lain tidak ada kebenaran. Kalau ada kebenaran pada agama lain, bukan kebenaran, tapi kebaikan. Sebab kebenaran maknanya mentauhidkan Allah. Kebenaran maknanya mentauhidkan Allah. La ilaha illallah. Kalau tidak ada la ilaha illallah, dia bukan kebenaran. Kebenaran mentauhidkan Allah. Tetapi kalau ada kebaikan. Kebaikan ni tak semestinya benar. Contohnya, dia tak minum arak. Baguslah. Kristian tak boleh minum arak. Betul. Tapi dia tidak minum arak kerana apa? Kerana takut sakit jantung. Kerana apa? Kerana Jesus dia. Tuhan Jesus dia. Betul ke? Tak betul. Maka dia meninggalkan arak walaupun baik. Tapi tidak benar. Sebab tidak kerana Allah. Tidak mentauhidkan Allah. Tidak ubudiah kerana Allah. Tidak berubudiah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia tak dikira benar. Walaupun dia buat benda yang baik. Kita tengok dia berpuasa. Bagus orang-orang ni. Agama sekian-sekian. Puasa dengan kita. Bagus, dia baik. Kan? Dia puasa. Bukan kerana Allah. Tak baik. Allah tak terima. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Nampak? Ini dakhanu ni. Ini benda yang sama-sama. Benda-benda yang bukan sunnah Rasulullah SAW. Tak boleh. Bukan sunnah Nabi. Sunnah Nabi mentauhidkan Allah. Itu nombor 1. Sebab tu nombor 1 Islam. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Itu kan sunnah nombor 1. Tiba-tiba kita kata boleh pula agama lain menyamaratakan agama Islam dengan agama lain. Maka ini pluralisme. Tak boleh. Rosak akidah. Tapi nampak orang kata ini sunnah. Kita kena toleransi. Toleransi lain. Kebenaran lain. Toleransi ini lahir daripada kemanusiaan kita dan juga lahir daripada tauhid kepada Allah. Itu toleransi orang Islam. Kita tidak dibenarkan untuk menganiaya, menzalimi, memerangi, buat jahat pada sesiapa, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tak boleh menganiaya, tak boleh. Makanan pun tak boleh membazir. Tak boleh bazir makanan. Islam aja. Bukan kata tumbuh-tumbuhan dengan binatang-binatang. Manusia lagi lah.
Itu toleransi Islam. Sebab apa? Sebab tu makhluk Allah. Makhluk Allah. Tak sama dengan kebenaran-kebenaran yang digambarkan oleh orang-orang pluralisme. Jadi kita kena tengok. Ini adalah merupakan nampak punya sunnah. Sunnah kita kena bersama-sama. Baik, jangan keliru antara kebenaran dengan kebaikan. Al-haq. Al-haq dengan al-khair. Kan? Kebenaran dengan kebaikan. Kebaikan ada, mungkin adalah kebaikan. Dia tak minum arak, dia tak mencuri. Baiklah. Tapi tak semestinya benar. Jadi bila tak benar, tak sama. Agama tak sama. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Atau kama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam paling tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Sama pun tidak. Sama pun tak ada. Tak ada. Ada Rasulullah gambarkan ahli kitab dengan kita sama. Ada Rasulullah gambarkan? Tak ada. Tak ada. Rasulullah tak gambarkan Kristian dengan kita sama. Tak ada. Kalau sama, lepas ni anak-anak Islam masuk Kristian, sama. Agama sama. Tak ada masalah nak masuk. Kita tak lawan Kristian, kita tak lawan Yahudi, tak lawan agama Hindu, tak lawan agama lain. Kita tak berkeras, kita bertoleransi, kita berbaik-baik, diperintahkan berbaik-baik. Kita menjadi orang yang kita kata jadi inilah orang yang tolong menolong. Tetapi bukan dalam bahagian kita menyamaratakan agama, tak boleh. Ini akan ada besok dia kata ni sunnah Rasulullah SAW ni. Rasulullah SAW pun berbaik-baik dengan Yahudi. Dekat Madinah, Rasulullah berbaik dengan orang Kristian. Rasulullah pun sebut, SAW kalau pergi berperang tak boleh runtuhkan gereja dan sebagainya. Maknanya kita boleh bersama-sama lah dengan mereka ni. Itu pluralisme. Nak samakan agama, tak boleh. Dalam bahagian akidah, dalam bahagian ibadah, itu hak Allah. Tak boleh kita samakan. Dalam bahagian jual beli, boleh lagi. Jual beli nak bersama-sama dengan dia, boleh lagi. Bahagian kehidupan awam ni, boleh lagi. Bahagian belajar, nak belajar sama-sama, tak apa, boleh lagi. Ilmu-ilmu dunia ni, tak ada masalah. Tapi bahagian akidah, ibadah, tak boleh. Ini dua ni memang khas Islam saja. Yang lain-lain pun, saya kata kenapa tak sama dengan yang bukan Islam? Kerana Islam buat sesuatu, mentauhidkan Allah. Kita bekerja, kita ibadah. Kerja ibadah, mentauhidkan Allah. Kita tak kerja kerana dunia. Macam mereka kerja kerana nak untung, kerana nak dunia. Kita kerja kerana Allah. Kalau kita kerja kerana dunia, maka kita mensyirikkan Allah. Tak boleh. Hakikatnya, kita kerja kerana Allah, baru jadi ibadah. Maka orang yang kerja kerana Allah, dijagalah. Jadi nak sebut sini, pluralisme akan masuk. Ini semua bentuk-bentuk yang digambarkan Rasulullah. Dia kata ini semua adalah sunnah. Baik, kemudian munafik. Munafik ni apa? Luar Islam tapi pemikirannya, hatinya kafir. Ini golongan-golongan yang akan ada di akhir zaman yang akan membawa fahaman-fahaman dakhanu ni. Fahaman-fahaman yang bercampur aduk. Mula-mula dia akan kata macam ini dulu, kita kena sokong pluralisme, kita kena sokong liberalisme, kita kena sokong etisme, sebagainya, sekularisme. Kita sokong, lepas tu akan keluar pula dia punya orang-orang di askar dia, pendakwah-pendakwah neraka jahanam. Maka dia akan berdakwah, membawa hujah Quran, hadis, nak menyokong supaya mengikut apa yang dikendaki oleh dakhanun tadi. Iaitu golongan-golongan yang menyatakan ni sunnah, ini hidayah, ni hidayah. Maka itulah penyeru, pendakwah jahanam. Mengajak manusia kepada jahanam. Ini tuan-tuan, perkara yang akan menghancurkan kita di akhir zaman. Ni bukan orang luar ni bukan Dajjal, bukan apa. Dak orang kita sendiri, orang Islam sendiri. Baik, yang pertama kita kena tengok adanya benda-benda yang samar-samar. Saya mulakan tahun ni kena faham ni. Sebab tu kita jangan keliru besok. Saya keliru lah. Ustaz ni cakap macam ni, ustaz tu cakap macam ni. Orang ni, tuan guru ni cakap macam ni. Tuan guru cakap ni, tengok tuan guru tu siapa? Tengok ustaz tu siapa? Ustaz tu ada kaitan tak dengan sekian-sekian-sekian? Kalau ada kaitan, patutlah. Patut tak sama. Jangan keliru. Tak boleh keliru. Al-haq, al-halalul bayyin, wal-haramul bayyin. Hadis Rasulullah. Yang hak, yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Yang tengah-tengah itu syubhat. Antara dua tu syubhat. Maka kata Rasulullah apa? Yang syubhat tu pun jauhkan. Senang je. Yang halal, buat. Kita tahu halal, ambil.
Halal ke? Ambil. Ni daging ni macam mana? Daging kanguru ke? Daging lembu ke? Daging sembelih tak sembelih ni? Syubhat. Tak tahu. Tinggalkan. Ambil yang kita jelas. Yang haram, babi. Khinzir. Tak kira lah dia ada proses tak proses apa benda ke. Babi ke? Babi. Tinggal. Asal ada babi ya, tinggal. Kemudian syubhat tak tahu. Dia ni jadi babi ke? Dah jadi tak babi. Kita pun tinggalkan juga. Nabi kata apa? Syubhat. Tinggalkan. Yang ambil halal, yang confirm halal. Jangan keliru. Tak ada keliru. Senang. Nabi dah gambarkan. Al-halalul bayyin. Yang halal tu jelas. Wal haramul bayyin. Yang haram tu pun jelas. Yang tengah-tengah syubhat. Syubhat ni tak tahu halal ke, haram ke. Nabi kata apa? Yang haram tu tinggalkan. Yang syubhat pun tinggalkan. Baru kita selamat. Pening kepala, buat apa pening kepala? Ambil yang halal aja lah. Kalau ulama' ni kata betul, umat ni kata salah. Tengok ulama' ni pula macam mana. Yang mana satu ada dakhanun. Yang mana ada satu kesamaran kat dia. Oh, dia ni sebab dia ada gaji dia tinggi. Oh, sebab dia jusa. Sebab tu dia cakap macam itu. Hal ni dia tak ada kepentingan. Sebab tu dia boleh cakap macam ini. Maka kita tengok orang yang tak ada kepentingan yang ikhlas kerana Allah. Ini bukan saya cakap tuan-tuan. Ini apa yang Nabi sebut ni. Apa yang Nabi sebut. Baik. Yang kedua tuan-tuan, dalam bahagian hadis ini, kita kena faham bahawa kekuatan umat kita akan dihancurkan daripada dalam. Benda yang sama-sama ni. Dakhanun ni benda yang sama-sama. Benda yang kelam-kelam, yang syubhat yang kita ambil pasal apa? Hati yang berbelah bagi. Kita ikut pasal apa? Baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda berkenaan dengan keinginan kaum kafir untuk membinasakan kaum muslimin. Banyak hadis-hadis. Orang kafir ni memang sentiasa nak merosakkan, menghancurkan orang Islam. Seperti yang dinyatakan dalam hadis Sauban radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Hampir-hampir, nyaris-nyaris orang-orang kafir menyerbu dan membinasakan kamu seperti mana kamu menyerbu makanan di atas tempat makanan piring. Ni hadis Sauban. Tuan-tuan tengok ni. Dengar ni. Ni hadis ni penting ni. Kita di zaman akhir zaman, kita kena faham hadis-hadis yang berkaitan dengan keburukan ni. Kejahatan ni. Maka bertanya sahabat, Ya Rasulullah, apakah ketika itu orang Islam sedikit? Jadi kata Nabi apa? Hampir-hampir orang kafir. Hampir-hampir maknanya apa? Orang kafir tak boleh hancurkan umat Islam. Dia terror macam mana, dia kuat macam mana. Dia hebat macam Dajjal macam mana, dia kuat tentera dia, tak boleh hancurkan umat Islam. Adalah yang mati sebab ajalnya dah sampai. Adalah yang hancur dari sudut ekonominya, dari sudut penyakitnya. Adalah yang rosak, tapi nak hancurkan umat Islam tidak akan hancur. Tidak ada manusia boleh hancurkan umat Islam. Itu kita kena yakin. Sebab tu Nabi katakan hampir-hampir, nyaris-nyaris orang kafir menyerbu, membinasakan kamu sebagaimana menyerbu makanan di atas piring. Maka sahabat bertanya, apakah kerana sedikitnya orang Islam pada waktu itu? Maka baginda menjawab, bersabda, bahkan kamu pada masa itu kasir, banyak, kamu ramai. Akan tetapi kamu seperti buih di atas air. Buih pada waktu pada waktu banjir. Buih, tuan-tuan. Umat Islam ramai tapi macam buih. Dan Allah mencabut perasaan takut musuh-musuh kamu terhadap kamu. Perasaan takut musuh. Sebenarnya musuh takut ke umat Islam. Dia takut pada umat Islam. Sebenarnya tuan-tuan, kita kena faham ni. Dan Allah pun sebut dalam Quran, dalam ayat Quran banyak Allah sebut. Musuh takut pada umat Islam. Tapi Allah cabut ketakutan mereka pada umat Islam. Dan Allah SWT menjadikan penyakit, maka iaitu penyakit al-wahnu. Maka sahabat bertanya, Ya Rasulullah, apakah penyakit al-wahnu itu? Maka Nabi menjawab, al-hubbud dunia, cinta dunia, wa karihatul maut, benci mati. Jadi hadis sahih ni tuan-tuan. Daripada hadis ini kita simpulkan bahawa orang kafir, orang yang tak suka Islam, orang munafik sentiasa mengintai peluang untuk nak mengalahkan Islam, untuk nak mengepung Islam. Orang kafir yang musuh Islam ni sentiasa nak menakluki, menjajah negara-negara Islam, penduduknya. Negara Islam
sumber-sumbernya banyak. Macam tempat-tempat orang Islam banyak sumber-sumbernya. Kebaikannya, barakah daripada Islam tadi. Jadi orang-orang kafir memang jealous, dengki dan dia nak ambil. Dia nak ambil harta yang ada pada umat Islam dekat negaranya. Maka kaum kafir ini, orang-orang yang musuh Islam ini, mereka berpotensi untuk sentiasa mengganggu, mengacau. Tetapi mereka takut. Sehinggalah orang Islam sendiri yang ada penyakit al-wahan. Ada penyakit cinta dunia, hubbud dunia. Wa karihatul maut. Bila orang Islam ada penyakit ni, Allah cabut perasaan gentar daripada orang kafir. Jadi apabila mereka berpenyakit itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencabut perasaan takut pada orang Islam. Mereka pun masuk menjajah, mengalahkan umat Islam. Sebelum ni mereka takut, tak boleh nak buat. Kalah tak boleh. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman suratul Imran ayat 151. Saya bacakan makna saja. Akan kami jangkitkan dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Allah sebut. Allah SWT telah memberikan bila seseorang itu masuk Islam bersama iman, bersama Allah, ada aura dia. Orang Islam dia ada aura dia. Orang kafir takut. Akan kami jangkitkan dalam hati orang-orang kafir itu perasaan takut. Disebabkan mereka mempersekutukan Allah. Sebab hati mereka kosong daripada Allah. Di mana Allah belum pernah menurunkan satu alasan pun tentangnya. Mana Allah SWT tidak akan memberi apa-apa pun kekuatan kepada dia. Ini suratul Imran ayat 151. Maka Rasul SAW menghuraikan. Yang pernah bersabda, aku diberi 5 perkara. Ini hadis sahih tuan-tuan, riwayat Imam Bukhari. Kita boleh cek hadis riwayat Imam Bukhari dalam Fathul Bari, Imam Muslim dalam Nawawi, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia telah berkata, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, aku telah diberi 5 perkara yang belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Ada 5 perkara nabi diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa ketakutan dengan jarak 1 bulan perjalanan. Tuan-tuan, mereka takut pada orang beriman ni dengan jarak sebulan perjalanan. Kalau kita naik kapal terbang, tuan, naik kapal terbang, MH370, Boeing contohnya lah. Sebulan, perjalanan sebulan tu berapa jauh? Berapa kali pusing dunia, tuan? Sebulan. Nabi gambarkan, ni hadis sahih. Nabi gambarkan bahawa aku ditolong dengan rasa ketakutan dengan jarak sebulan perjalanan. Maknanya orang kafir ni takut dengan kita ni jarak sebulan perjalanan. Kalau dulu, lagilah lambat sampai. Naik ni kan, sekarang naik jet, lagi jauh kita berjalan kan. Baik. Kemudian, dan dijadikan bumi untukmu tempat sebagai tempat sujud. Nak sembahyang kat mana boleh sembahyang? Masuk dalam penjara, sembahyang dalam penjara. Tak apa, sembahyang. Tempat sujud. Dan ada lagi. Nak sebut macam ni, Allah sebenarnya memberikan kepada kita kekhususan bahawa orang yang bukan Islam ni takut, gerun dengan umat Islam. Gerun bukan sebab kita ni ganas, bukan sebab kita ni menakutkan orang, tak. Memang kegerunan Allah bagi. Aura tu. Jadi sebab tu bila orang Islam bercakap, sebenarnya dia hebat berbanding orang kafir tadi. Tapi kerana iman kita ni telah dijangkiti dengan penyakit al-wahnu tadi, habis hilang. Izzah kita hilang. Izzah orang beriman di sisi orang kafir hilang. Kita sama, orang main-mainkan kita je. Patutnya kita main bola lawan orang bukan Islam, kita menang patutnya. Gerun dia tengok kita. Tapi main bola kalah sokmo. Apa? Al-wahan telah masuk dalam hati, Allah cabut ketakutan. Allah cabut ketakutan. Main bola bukan kerana Allah, main bola kerana nak dapat glamour. Maka tak ada dah. Ketakutan tak ada dah. Ini sebut tentang bola lah. Kita nak agung-agungkan bola ni. Akan tetapi kekhususan terdapat pada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis yang lain. Nabi gambarkan, Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuhmu terhadap kamu kerana al-wahan tadi. Daripada hadis ini kita memfaham bahawa kekuatan umat Islam bukanlah terletak pada jumlah
dan perbekalan. Ini satu berita kita nak beritahu pada tuan-tuan perempuan malam ni. Kan? Salah satu pengajaran kita malam ni, bahawa kekuatan kita, kemenangan kita, keselamatan kita, kehebatan kita yang Allah berikan itu bukan pada jumlah kita. Bukan sebab kita ramai, jamaah saya paling ramai. Ataupun bukan sebab perbekalan kita, kita ada logistik yang baik, tempat kita terbaik, artileri kita ada senjata yang hebat, kita ada kekuatan-kekuatan yang kita kata hebat. Bukan terletak pada situ. Tetapi kekuatan orang beriman di akhir zaman, jamaah orang beriman di akhir zaman, kekuatan mereka terletak pada akidah. Terletak pada akidah kita, pada jiwa kita, pada hati kita. Hati kita dekat tak dengan Allah? Hati kita dapat tak rahmat Allah? Kita ni hidup dapat tak hidayah Allah? Dapat tak taufik daripada Allah? Kita ni dekat tak dengan Allah atau jauh daripada Allah? Jadi seperti yang kita saksikan dalam hadis-hadis tadi, bahawa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyatakan kepada kita bahawa jumlah ramai. Tapi kan, mereka ni, hati mereka ni telah dijangkiti penyakit. Penyakit hati sakit. Dan bila hati kita sakit, ada penyakit, maka kalah kita, lemah kita. Bahkan ketika itu kalian banyak, kamu ramai, tetapi seperti buih dalam air banjir ataupun dalam air. Nak sebut sini macam buih. Jadi sebab itulah tuan-tuan rahmat Allah SWT, sesungguhnya racun yang meluruhkan, yang menjatuhkan kekuatan kaum muslimin dan melemahkan gerakan jamaah mereka, serta yang mencabut barakah daripada Allah, bukanlah senjata pedang kaum kafir, bukanlah kekuatan kaum kafir, hebatnya Dajjal, bukannya kekuatan ekonomi mereka mengalahkan kita, bukannya kepandaian mereka merancang bagai-bagai, bukannya kehebatan mereka dalam teknologi mereka, bukan senjata mereka yang mencabut, yang melemahkan umat Islam ini. Bukan senjata, bukan pedang, bukan kepandaian mereka yang bersatu membuat perancangan terhadap kita, terhadap Islam, para pemeluknya dan negara-negaranya. Akan tetapi adalah racun yang sangat keji. Racun yang merosakkan, yang membunuh, yang mengalir dalam jasad kaum muslimin yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai dakhanun tadi. Apa dakhanun? Dia mengamalkan sunnah. Dia kata ni sunnahnya, ni sunnah Nabi ni. Bukan sunnah. Ini hidayah Allah, bukan hidayah. Ini Islam, rupanya liberal. Ini Islam, rupanya plural, pluralisme, liberalisme, sebagainya. Bukan Islam. Ini yang racun yang mengalahkan kita. Apabila kita tidak faham akan hakikat ini, sebenarnya yang menyebabkan kita kalah inilah yang merosakkan hati-hati kita. Apabila hati kita rosak, Allah tak tolong kita. Allah tak bagi rahmat pada kita. Sedangkan bila kita dah duduk dalam Islam, dah beriman pada Allah, Allah dah beri dah ketakutan. Kata Nabi SAW tadi, sebulan perjalanan orang dah takut dah. Orang bukan Islam yang nak lawan Islam ni takut sebulan perjalanan. Diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Tapi tiba-tiba hari ini, bukan kata sebulan perjalanan, tak takut langsung. Dia buat kita macam binatang, boleh dibunuh, boleh disembelih. Bila-bila dia nak buat. Bila-bila nak sembelih, boleh sembelih. Tak ada masalah pada dia. Berapa ramai umat Islam yang disembelih hari ini. Berapa ramai umat Islam yang dihalau daripada tanah air mereka. Kita ni pun nak dihalau dari tanah air kita ni. Tak lama lagi kita nak dirampas tanah air kita daripada mereka. Ini akhir zaman. Maka dengan sebab adanya dakhanun itu, adanya penyakit-penyakit ulama'-ulama' kita, pemimpin kita, ataupun kita sendiri, yang mengambil sunnah bukan Islam, ghairal Islam, bukan sunnah Nabi. Dan kita sendiri tidak mengambil. Kita hidayah Allah, kita ambil pula pandangan daripada WHO, tak tengok pandangan umat, pandangan Islam. Tuan-tuan rahmat Allah, maka dalam hati kita Allah masukkan
Kan? Hikut. Hikut ni apa? Hasad, dengki. Daghal, pengkhianatan. Kita mengkhianati orang kita sendiri. Kita mengkhianati orang kita sendiri. Buat perancangan jahat orang kita sendiri. Kenapa? Tak sama jamaah. Tak sama jamaah. Ini bukan jamaah kita ni. Kita kena hancurkan dia. Kan? Kita kena rendahkan dia supaya orang tak ikut dia. Ini jamaah apa ni? Tak tahu ni. Kita kena pentingkan jamaah kita. Berlakunya makar. Sama-sama sendiri. Berlakunya pengkhianatan. Kedengki. Fasadul qalb. Kerosakan hati. Hati rosak sesama kita. Tengok. Dengki. Ini tak boleh ni. Ni kumpulan ni nak naik ni. Tak boleh ni. Kita nanti kumpulan kita tak popular. Fasadul qalb. Kerosakan hati. Semuanya mengisyaratkan bahawa kebaikan yang datang setelah keburukan. Maksudnya dulu dapat hidayah. Dulu Allah bagi hidayah. Bagi Rasul. Bagi sahabat-sahabat. Bagi pendakwah. Bagi ulama. Umar akhirnya kan, rosak. Lepas tu ada kebaikan sekarang. Tetapi rupanya kebaikan yang ada dakhanun, yang keruh. Yang tidak murni. Imam An-Nawawi menyatakan. Bagaimana dikatakan bahawa dakhanun itu sebagaimana dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Abu Daud, apa kata Nabi? Dakhanun ini lebih kurang ini dalam hadis yang lain digambarkan tidak kembalinya hati pada fungsi asalnya. Hati rosak. Hati rosak. Jadi tuan-tuan puan mati Allah, kita kalah bukan sebab Dajjal hebat. Kita kalah bukan sebab ekonomi dirancang nak big reset, great reset. Kita kalah bukan sebab penyakit-penyakit vaksin. Kita kalah bukan sebab yang ada di luar, tetapi sebab yang ada di dalam. Kalau hati kita dengan Allah jauh, kalau hati dengan Allah keras, mati hubungan kita dengan Allah, maka kita akan kalah. Itu confirm. Tuan. Sebab itu nak sebut sini, Nabi dah gambarkan dalam hadis-hadis sahih tadi. Dan Allah SWT juga telah berfirman dalam firman-firmannya. Maka di dalam sebuah kitab Al-Baghawi, dalam Syarh Sunnah, pada sabda beliau kata, dan di dalamnya ada dakhanun. Hati yang tidak berfungsi itu, di dalamnya ada dakhanun. Ini tidak ada kebaikan yang murni. Tidak ada kebaikan yang murni. Akan tetapi di dalamnya ada kekeruhan dan kegelapan. Ini huraian ulama. Jadi dakhanun ini ialah kekeruhan, kegelapan yang ada dalam hati kita. Hubungan kita dengan Allah ni tak selesai. Sebab tu dalam kuliah-kuliah duha saya tekankan untuk kenal Allah, untuk proses diri kita untuk kenal Allah. Inilah sumber kemenangan. Inilah sumber rahmat Allah. Bila kita dapat rahmat Allah, Allah bagi menang pada kita. Maka asal kata dakhanun dalam Al-Azimul Abadi, dalam kitab ni, sebuah kitab yang lain yang daripada ulama kita menggambarkan asal kata dakhanun. Kita nak kena faham dakhanun ni sebab kelemahan kita tadi adalah kekeruhan dan warna yang mendekati hitam. Maknanya kekeruhan, hitam sama-sama, kita tak nampak. Kita tak nampak dia punya, tak jelas. Kan? Maka hal ini mengisyaratkan bahawa kebaikan tersebut tercemar dengan kerosakan fasad. Dengan kefasadatan. Maknanya hati kita ni dah tercemar. Hati umat di akhir zaman tercemar. Hati kita ni rosak, hati kita ni sakit. Sejauh mana hati kita sakit, rosak tu, sejauh mana dosa kita, fasad kita, mungkar yang kita lakukan. Sebagaimana digambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah kalangan bangsa kita, bercakap dengan bahasa kita. Bangsa kita cakap dengan bahasa kita. Jadi nak sebut sini orang yang rosak tadi. Maka di sini kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menyatakan dalam satu hadis yang lain. Ni tuan-tuan ingat hadis ni. Hadis riwayat Muslim ni. Saya nak bacakan hadis ni. Baca hadis bagi makna sajalah. Kita masa tak banyak. Ini pun nak ke sebelah dah. Akan ada di kalangan mereka orang yang berhati iblis dengan jasad manusia. Akan ada di kalangan mereka. Mereka ni siapa? Kita lah. Umat Islam. Orang yang berhati iblis. Hatinya tu hajat dunia. Hajat menyesatkan orang. Dengan jasad manusia. Tapi nampak macam manusia, macam orang beriman. Maka sebab itulah mereka memberikan harapan. Ni huraian.
Mereka memberikan harapan kepada manusia berupa masalah. Kita ni nak kena ada pembangunan. Harapan untuk nak membangunkan negara. Siadah. Kita kena ada kepimpinan yang baik. Tidak ada corruption. Dan istiqlal, iaitu kita kena ada kemerdekaan, kena ada kebebasan. Tapi hati dia sebenarnya hatinya syaitan. Hati ni hati iblis. Dan berbagai sehingga umat terpengaruh, suka dengan propaganda mereka. Mereka mengadakan pertemuan, muktamar, diskusi macam-macam lah. Dan akhirnya sebahagian mereka digelar sebagai da'i. Ini saya bacakan tulisan Syekh ni ya. Sebahagian mereka digelar sebagai da'i atau du'at. Dengan dinamakan huruf dal. Ada dal. Ini tulisan ni tuan-tuan. Nota ni dah lama dah. Dah lama. Sebelum ada program-program yang kita baru dengar ni. Dia sebut. Ada huruf dal yang menggambarkan bahawa mereka ni adalah ad-du'at. Ad-da'a. Dal, da'a. Yang mengajak kepada kebaikan. Satu perkara mengajak kepada perhatian kepada manusia supaya manusia menerimanya. Jadi memang dah ada dah. Jadi sebab tu kita nak kena hati-hatilah insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan, saya nak sebut untuk akhir sini sikit lagi lah. Kita akan sambung besok ataupun ini berkenaan dengan dakhanun ini. Penting tuan-tuan. Kalau kita faham yang ini, maka kita akan nampaklah bahawa perkara nombor satu yang boleh menyelamatkan kita ialah at-tarbiyah. Tarbiyah. Kita kena mendidik diri kita. Kita kena membentuk kekuatan diri kita, keluarga kita, dan kemudian baru yang lain. Ini nombor satu. Yang mana Allah akan memberi rahmat. Walaupun kita duduk kat bandar, tengah-tengah bandar Kuala Lumpur, tengah-tengah Bukit Bintang, tak sempat nak lari, tak sempat nak pergi mana, Dajjal dah keliling. Tapi kita ada ni, ada iman, ada hati, ada rahmat Allah. Maka Allah selamatkan kita. Walaupun kita duduk di tengah-tengah tempat orang yang keliling-keliling kita semua. Jahat-jahat dah. Allah selamatkan kita. Kenapa? Sebab ada iman kat situ. Ada keyakinan, ada iman, ada akidah. Ada kebersihan hati. Allah selamatkan. Kita pergilah ke tempat mana-mana. Tapi hati kita masih lagi dakhanun. Penuh dengan kekeruhan. Penuh dengan penyakit-penyakit fasad. Hati kita penuh dengan fasad. Duduklah ke mana pun. Datang syaitan, datang iblis. Habis kita, tuan-tuan. Habis kita. Ini hakikatnya malam ni sebagai permulaan tahun 2021. Kita nak masuk. Sekarang ni kita dengar macam-macam. Lockdown, total lockdown. Kita dengar tentang ekonomi. Kita dengar tentang lepas ni cuaca, makanan pula. Masalah makan, masalah ekonomi duit kita pula, masalah sakit pula. Dengarnya coronavirus nak tukar kepada COVID-21 pula. Dia akan lebih ramai kena, lebih ramai mati. Contohlah. Macam-macam kita dengar tuan-tuan. Menakutkan kita. Apa persiapan kita? Kita pun kata, kita kena beli makanan apa. Betul. Kita kena ada persiapan-persiapan itu. Tetapi kita lupa untuk mendidik diri kita. Hati kita, hati anak-anak kita, keluarga kita. Membina kekuatan al-iman al-amik, iman yang mendalam. Inilah yang menyelamatkan kita di akhir zaman. Yang lain-lain itu akan datang. Rahmat Allah datang. Rahmat Allah datang bersama al-iman, bersama akidah yang benar. Sebab tu kita kena faham ni akhir zaman ni. Jangan kita ikut emosi, jangan kita ikut cerita-cerita. Kita tengok cerita-cerita contohnya. Apa solusi yang ada dalam cerita-cerita yang kita tengok. Kadang-kadang kita tengok tentang kiamat kan. Cerita tentang kiamat. Orang putih buat lah, Hollywood buat ni. Cerita tentang doomsday lah, contohnya kan. Cerita tentang tsunami lah. Cerita tentang dunia kiamat lah. Tentang Armageddon. Akan ada meteor yang datang hancurkan dunia lah. Cerita tentang peperangan World War III lah. Macam-macam. Kita dengar cerita-cerita tu. Kita dengar cerita tentang apa. Tapi semua kita tengok di dalam TV. Kita tengok referen kita movie. Referen kita perkataan-perkataan manusia. Referen kita artikel-artikel. Referen kita orang-orang awam.
Kita tak tengok Quran, kita tak tengok hadis. Apa referen hadis dan Quran? Untuk selamat di akhir zaman. Referen hadis dan Quran nak selamat akhir zaman. Nombor satu, dakhanun. Kita kena bersihkan kekeruhan, kegelapan dalam hati kita, dalam akidah kita, dalam kefahaman kita tentang Islam. Kembali kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekuatan kita yang sebenar. Kemudian lepas tu apa? Habis kalau kita ni tak sempat tu. Jangan fikir tak sempat. Yang penting kita usaha maksima. Kalaulah tak sempat apa pun, contohnya kita ada iman, kita ada rahmat Allah bersama kita, Allah tolong kita. Masa tu Allah tolong kita. Masa tu kita menangis. Kenapa? Kita menangis kerana Allah tolong kita. Allah tolong keluarga kita. Allah tolong masyarakat yang bersama kita, sahabat-sahabat kita. Allah tolong. Kenapa? Sebab al-iman, al-aqidah. Sebab dalam diri kita kefahaman kita betul. Kita dengan Allah betul. Kita boleh sabar, kita mampu. Menangis kita. Susah. Tapi Allah tolong. Allah bagi rahmat dia. Allah bagi rahmat dia. Rahmat Allah ni maha besar. Allah lebih sayang pada kita daripada Allah SWT suka tengok kita hancur. Allah takkan hancurkan. Allah takkan hancurkan orang yang beriman. Allah tak akan hancurkan orang beriman. Allah takkan hancurkan orang yang akidahnya bersih, yang hatinya bersih. Allah tidak akan hancurkan makhluknya, hambanya yang taat pada dia, hambanya yang sayang pada dia. Allah tidak akan hancurkan orang yang dekat dengan dia. Tapi kita hari ini berpegang dengan dunia, berpegang dengan manusia. Kita tak perasan. Kita ni rupanya tak pegang dengan Allah. Kita kena kembali balik. Jangan tengok movie je. Jangan tengok cerita je. Kadang-kadang referen rujukan kita tu barat. Rujukan kita tu kajian-kajian manusia. Tak tengok Quran kata apa. Tengok hadis kata apa. Jadi apa yang saya sebut pada malam ini sebenarnya suatu yang amat penting. Sebab tu saya mulakan tahun 2021 ni dengan perbincangan ni supaya kita faham bahawa kita kena kembali balik kepada madrasah tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah kita kuat. Walaupun kita miskin, walaupun kita lapar, walaupun kita sakit, walaupun kita takut, tapi kita ada Allah. Kita ada Allah. Bayangkan kita miskin, kita takut, kita sakit, kita macam-macam dikepung dan tidak ada Allah dalam hidup kita. Dengan Allah ni lebih kurang aja, sembahyang pun lebih kurang aja. Baca Quran pun lebih kurang aja, zikir pun lebih kurang aja. Bayangkan tuan-tuan, kita diserang, dikeromun, dibuat macam-macam ekonomi kita. Dalam keadaan kita tidak ada Allah merahmati kita. Sudah tentu kita hilang panduan, hilang. Maka sebab itu penting malam ni kita nak kena faham akan hakikat ini. InsyaAllah kita akan sambung. Ada lagi sebenarnya ni. Ada lagi sebenarnya kita akan bincang tentang jamaah. Jamaah. Dan perpecahan. Bila kita sebut tentang dakhanun tadi, dia ada jadi kekeliruan. Kekelaman, kesamaran dalam hati tadi menyebabkan kita tak nampak yang mana dia. Nak ikut yang mana ni, kita tak tahu. Tidak ada basirah. Hati kita ni tak ada cahaya, tak ada basirah. Kita ingat kita dah betul dah. Tak mahu tuan-tuan. Bila kita rasa kita betul, maka ada sesuatu yang tak betul dengan diri kita. Kita mesti rasa kita ada kelemahan. Tak kira lah jamaah kita siapa. Kita ada jamaah, alhamdulillah. Kalau tak ada jamaah, kita kena cari jamaah, kena bersama dengan orang yang soleh-soleh. Kalau dah ada, jangan pula kita tengok jamaah lain ni rendah. Jamaah aku paling betul, aku ni ada dakwah, aku ni ada tarbiyah, aku paling betul. Bila kita rasa kita paling betul, itu ujub. Ujub bil jama'i, ujub secara berjamaah. Maka Allah tak akan turunkan rahmatnya tuan-tuan, jangan main-main. Allah tak suka ujub ni. Allah tak suka sombong, Allah tak suka takbur. Allah tak suka riak. Jangan main-main. Bukan dia hanya dari sudut individu je. Jama'i pun sama. Allah SWT yang paling atas. Jangan kita rasa kita dah baik dah.
Sedangkan Allah yang maha mengetahui siapa yang paling baik. Sebab tu hari ni kita kena tawaduk dengan kebenaran Allah. InsyaAllah kita akan sambung. Kalau Allah izin besok malam. Kalau Allah izin lah. Mungkin tak sempat. Sebab saya dalam perjalanan. Saya tidak ada di KL ni. Saya di luar. Jadi kalau sempat besok, kalau tidak Isnin kita sambung. Tapi hari Ahad ni insyaAllah kita akan ada satu pertemuan pada pagi. Kita harapkan pukul 10 pagi. Siapa yang berkesempatan, saya jemput datanglah. Tak apa nak bawa anak. Ada orang tanya, boleh bawa anak tak? Bawa lah anak. Saya ada 10 anak, bawa lah 10-10. Tak apa. Anak tu mudah-mudahan bawa barakah. Dia tak ada dosa. Dia kurang dosa kecil-kecil. Mudah-mudahan dapat barakah. Dia datang tu bawa hidayah Allah. Bawa lah. Cuma janganlah sampai kan, kita tak terkawal pula. Kalau boleh kita kawal lah. Supaya tak ganggu orang lain kan. Tak apa, bawa lah. Ada pula tanya, kena bayar ke nak datang di sana? InsyaAllah tak payah bayar tuan-tuan. Tuan-tuan bawa hati dengan akal, bawa hati untuk terima, untuk bincang-bincang dengan open. Tak ada bayar satu sen pun, kita tak ada minta apa-apa tuan-tuan. InsyaAllah datanglah. Bukan nak kata kita kaya, tapi barakah Allah tu lebih utama. Tuan-tuan, barakah Allah lebih utama. Datanglah, tak payah bayar apa-apa. Saya tahu kebanyakan tuan-tuan, perempuan mungkin ada masalah keuangan. Datanglah. Datang tu dah syukurlah. InsyaAllah Ahad ni di Megan Avenue. InsyaAllah kita akan bagi address sekejap lagi. Siapa yang dekat-dekat tu boleh datanglah. Yang jauh-jauh, InsyaAllah kita cuba buat FB lah. Dan yang kedua tuan-tuan, InsyaAllah saya bercadang untuk nak buat satu jelajah sebelum total lockdown. Sebelum total lockdown yang kita jangka dalam sebulan lagi. Saya dengan kawan-kawan mungkin akan buat jelajah ke seluruh Malaysia. Kemungkinan besar kita akan pergi ke negeri-negeri untuk bertemu dengan tuan-tuan perempuan yang ada di tempat lain lah. Yang tidak ada di Selangor, tidak ada di KL ni. Jadi bila saya akan pergi Johor ke Melaka ke mana-mana. Jadi insyaAllah bila kita pergi tu, kalau tuan-tuan yang duduk berdekatan di Kedah, ada orang Kedah panggil banyak kali dah. Orang Kedah nak ajak datang tempat dia. InsyaAllah kita akan pergi. Saya akan buat jelajah sebelum lockdown, total lockdown. Jadi kita akan pergi, kita akan bincangkan termasuk perkara-perkara yang khusus. Jadi untuk jelajah tu kemungkinan kita tidak akan ada FB online lah. FB online mungkin tak ada. Jadi saya harap kalau masa saya pergi tu, negeri-negeri yang saya pergi tu ambil kesempatan lah untuk datang. Kita tak ada masa tuan-tuan, tak banyak masa dah. Jadi kita cubalah insyaAllah susun. Kita akan buat dalam bentuk 2 hari 1 malam ke. Mungkin duduk di satu tempat, 2 hari 1 malam kita bincang masalah-masalah yang kita boleh selesaikan ataupun perancangan yang boleh kita selesaikan insyaAllah. Jadi sebenarnya tuan-tuan, hati kita kena tenang, kena kuat sebab Allah bersama kita. Sebab tu kembalilah pada Allah. InsyaAllah Allah akan tolong kita. Dan kalau boleh tuan-tuan yang belum mendengar kuliah-kuliah duha yang kita buat tiap-tiap pagi tu, tuan-tuan tengoklah siri 1, 2, 3 sampai 20 lebih dah sekarang ni. Tuan-tuan ikut pelan-pelan. Mudah-mudahan dapat panduan. Kuliah duha kita fokus kepada amalan yang kita kena buat dalam bentuk pengisian. Jadi kita kena ada pengisian. Kalau boleh dengar-dengar, catat-catat sikit kalau yang penting-penting tu, dan sampai kepada keluarga kita. InsyaAllah. Mudah-mudahan Allah bantu kita lah. Astaghfirullahaladzim. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini dapat manfaat. InsyaAllah pada hari Senin, mungkin kemungkinan besar Senin lah, kita akan sambung apa yang kita bincangkan pada malam ni insyaAllah. Berkenaan dengan kelemahan kita, kekuatan yang perlu kita ada dari dalaman. Salah satunya adalah jamaah. Kita akan bincang sikit tentang jamaah atau macam mana kita nak menghidupkan jamaah insyaAllah. Kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tawahadat ala nusrati syari'atik. Fa'afik Allahumma rabitataha wa limuddaha wahdiha subulaha wa amla'aha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bi faidil iman bik wa jamil tawakkuli 'alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha 'ala shahadati fi sabilik ya Allah innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma ya mukallibal qulub ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى جهاد في سبيلك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اختم علينا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة.
Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam. Allahumma inna na'udzubika min azab al-qabr. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inna na'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lam wa nastaghfiruka lima la na'lam. Allahumma inna nas'al Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan. Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan. Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal wasilin. Allahumma ja'alna minal arifin. Allahumma ja'alna minal muhibbin. Allahumma ja'alna minas siddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma ja'alna minal mahdiyin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Tuan-tuan, kalau boleh panjang-panjangkan apa yang kita bincang malam ni, kan dia amat penting untuk sahabat-sahabat keluarga kita faham insya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita dapat barakah. Tolong panjang-panjangkan insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.